Babu karahati tamannil mauti bisababi dararin nazala bihi wala ba'sa bihi li khawfil fitnati fid din. Bab karahati tamannil maut. Bab dimakruhkan, makna dilarang mengharapkan, bercita-cita nak mati bisababi dararin nazala bihi, dengan sebab adanya kemudaratan yang menimpa. Contohnya kita kata orang ni sakit sangat, sakit. Ya Rabbi, matilah kau, tak tahan dah ni. Itu tak boleh. Ataupun terfitnah. Kita orang duduk dia diam, tiba-tiba polis mari cekup dia. Awak, kami telah terima 5 report polis. Kamu telah buat benda-benda tak baik, mencabur ke apa benda ke. Oh, dia pun doa, ya Rabbi mati, malu kau kampung, saja sini. La, itu tidak dibenarkan. Maknanya wala ba'sa bihi li khawfil fitnati fid din, tetapi tidak mengapa kita berdoa minta mati jika kerana takut terjadi fitnah huru-hara dalam agama kita. Macam anak-anak orang perempuan yang ditawan oleh penjahat-penjahat. Tak kira lah, baru ni kita tengok dalam berita di Rohingya, dibuat oleh puak-puak penjahat Syiah Rafidah di Syam, ataupun puak komunis yang dibuat kepada anak orang Islam. Apa dia tak buat? Nah, dia ambil budak-budak perempuan ni, rogo depan mak ayah, ambil bini, jahat. Kita kata kalau begini anak-anak orang perempuan ni minta mati, tidak salah. Sebab daripada mereka difitnah, dihina sedemikian, bahkan mungkin disuruh murtad, kita kata la, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita sakit-sakit gini ya, matilah ya Rabbi, tak boleh, doa minta afiat, Allah Ta'ala nak angkat darjat kan. Kita tak nak semua tu, tapi kalau diuji kita kena sabar. Kecuali kita bimbang terfitnah, terpelanting kita daripada agama, maka ketika itu boleh kita minta mati. Tengok hadis. Kata di para ulama Islam ni, kenapa Nabi kita larang daripada minta mati? Tanda sikit. Sebab, tengok hadis ni, jawapan dia ada hadis 585. Hadis nombor 1 dalam bab ini, nombor 585. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib, muttafaqun alaih, wa hadza lafzul Bukhari. Ini sebab dia. Tanda tepi itu kenapa kita dilarang daripada minta mati. Kenapa? Daripada Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kamu semua mengharapkan kematian, minta nak mati. Sebab apa? Tuan-tuan kena tanda, sebabnya bila kita mati, tak ada dalam amalan kita. Dalam hadis Nabi kata, iza matal insan inqata amaluhu. Bila mau mati, tak ada lah peluang nak tambah amalan. Nabi kata di sini, sebab jika dia orang baik, barangkali dia dapat menambahkan kebaikan. Kalau kita orang baik, hari-hari kita boleh tambah 1 juzuk Quran, alhamdulillah. Derma, setiap hari kita derma RM100, contohnya RM50, berapa ikutlah. 5 orang miskin kita bagi makan. Maknanya solat 5 waktu tak tinggal, berjamaah, rawatib, duha, witir. Allah, kam ada solat jenazah, kita ikut sampai kubur, berapa banyak kita punya pahala yang kita boleh raih setiap hari. Allah. Kalau sebaliknya pula, kalau sebaliknya macam mana pula? Wa imma musian,
Dan jika sebaliknya, dia ni orang tak baik, orang jahat, fala'allahu yasta'tibu, boleh jadi dia dapat berpeluang untuk bertaubat. Kalau matilah ni saja, mengakulah, tapi mungkin jadi dia sempat lagi bertaubat, beristighfar, menyesali dosa-dosa yang lalu. Kita kata alhamdulillah, hadis ini muttafaqun alaih, wa hadza lafzul Bukhari, wa fi riwayatin li Muslimin an Abi Hurairah, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tihu, innahu idza mata inqata amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Masya-Allah. Ini sebab. Tengok terjemahan. Janganlah seorang di antara kamu mengharapkan kematian, minta nak mati, jangan. Dan jangan pula meminta mati sebelum tiba waktunya. Belum sampai ajal tak akan mati kita. Sesungguhnya jika seorang itu mati, maka amalannya akan terputus. Kecuali hak hidup tu. Sedekah, anak-anak soleh kan, ilmu. Dan tidaklah umur seorang mukmin bertambah melainkan menjadi kebaikan baginya. Hadis ini dalam Muslim, riwayat Muslim. Kata dalam hadis lain, orang tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah manusia yang baik? Nabi kata apa? Tanda tuan-tuan, Nabi kita kata, man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umur, amalan dia baik, orang itu orang baik. Sebab lagi lama dia panjang umur, lagilah dia punya pahala bertambah. Kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan tengok dalam risalah yang saya bagi ni, tajuk dia kelebihan zikir 4 kalimah. Kelebihan zikir 4 kalimah ni, dalam kelebihan yang salah satu daripadanya, kelebihan yang ke-6. Tuan-tuan baca kelebihan yang ke-6 tentang orang yang panjang umur, nak banding dengan orang yang mati awal. Hak panjang umur ni lebih tinggi darjat. Nabi kata sebab apa? Dia sempat lagi berpuasa, dia banyak lagi kelebihan. Jangan mudah-mudah minta mati, kecuali kita dibenarkan minta mati dengan sebab ni. Tengok hadis 586. 586. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Tengok terjemahan. Janganlah salah seorang daripada kamu semua berangan-angan minta nak mati kerana musibah menimpa dia. Tadi kita sebut awal tadi, ada musibah mari, nak mati, tak mau hidup, malu kan? Tak mau susah. Kalau aku hidup pun menyusahkan orang, nak kata apa? Baik aku mati ya Rabbi. Tak boleh. Kalau memang hal itu harus dilakukan, kalau dia nak minta mati juga, Nabi SAW bagi tahu, ini boleh, cara ni boleh. Tengok. Kata belakang, kita minta mati sekali. Kau takut. Jangan anak kecil lagi. Kita bukan minta mati sekarang, kita minta mati bila nak mati. Kata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Macam ni boleh. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup ni menambahkan kebaikan pada aku. Aku nak hidup lagi. Panjang umur, sehat, boleh beribadat, boleh berkhidmat, bagus. Dan matikanlah aku jika mati itu baik bagiku. Mana kalau mu tahu aku ni kalau hidup sekarang ni baik, lepas ni jadi bertukar jadi tak baik, jadi ahli maksiat, mati sebelum mari maksiat. Itu boleh. Itu dibenarkan. Sebab apa dibenarkan? Sebab kita nak minta
selamatkan diri kita, agama kita daripada terjebak dengan mungkar, maksiat dan lebih lagi pada itu, syirik dan sebagainya. Maka kita boleh minta mati. Kan? Jadi ataupun dalam doa yang diajar, dalam doa, wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Kita boleh minta. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, tengok dia punya hadis, apa ni bacaan, faqbidni ilaika ghaira maftunin. Faqbidni ilaika ghair maftunin. Jadi mana kita minta Allah Ta'ala matikan kita sebelum terjebak dengan apa? Dengan fitnah. Itu dikata dibenarkan kita berdoa sedemikian sebab kalau dia kena fitnah, tak tahu lagi. Na'udzubillah, mungkin orang ini murtad, mungkin banyak benda. Jadi kita minta Allah Ta'ala ambil nyawa kita sebelum kita terfitnah dalam agama kita. Itu dibenarkan. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, kalau setakat suka-suka nak minta mati tak boleh. Biar ada sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka itu boleh. Baik, kita pergi kepada hadis yang terakhir dalam bab kita ini. Hadis 587. Wa an Qais bin Abi Hazim qala dakhalna ala Khabbab bin al-Arat na'uduhu wa qad iktawa sab'a kayyatin faqal inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam tanqushum ad-dunya wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa at-turab walaula anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'ua bil mauti la da'awtu bihi. Thumma atainahu marratan ukhra wa huwa yabni ha'itan lah. Faqala innal muslima la yu'jaru fi kulli shay'in yunfiquhu illa fi shay'in yaj'aluhu fi hadha at-turab. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafzu riwayatil Bukhari. Maksud dianya, daripada Qais bin Abu Hazim, dia berkata, aku pernah menjenguk Khabbab ibnul Arat. Khabbab ni sahabat, di antara sahabat yang awal, yang awal Islam, kena seksa dia kuat. Jadi Khabbab ni sakit, sementara saat itu ia sedang berubat dengan 7 kai. Kai ini mengubati dengan menempelkan besi panas pada bahagian tubuh yang sakit. Ada ni pasal jenis orang berubat dengan api. Dia ambil besi panas, dia letak di tempat sakit. Itu dia panggil kai. Al-kai. Nabi kata, dalam hadis kata al-akhirul ilaj al-kai. Ubat terakhir dah guna besi panas ni. Sebab dalam hadis 70 ribu masuk syurga tu, la yarquna wa la yastarqun, ada riwayat kata wala yaktawun, dia tak main berubat dengan api ni. Kita hari ni ada kata ada berubat dengan api? Ada banyak. Kita duk tengok sistem perubatan tu. Anak cerita dari dulu sekali, waktu anak pergi ke China tu, kaki kita bengkak kaki. Dia ubat dengan api. Pak kita ni pun ada ni. Kita pergi, dia suluh dengan api ni. Macam terapi tu, kan main api letak panah-panah. Wallahu alam macam mana. Adakah itu hak ni masuk dalam hadis api ni? Tidak. Wallah. Yang penting, Khabbab ni pernah berubat 7 kali dah. Kena kai. Kena buat dengan besi panah. Lalu dia berkata, Khabbab kata, sesungguhnya para sahabat kami yang telah mendahului kami, mereka telah pergi sementara mereka tidak mendapatkan bahagian sedikit pun dari kehadapan dunia. Allahu Akbar. Khabbab ni sahabat yang masuk Islam awal. Dialah pergi jumpa Nabi SAW dekat Kaabah. Ya Rasulullah, ala tastansir lana.
Ala tad'ullaha lana, doalah ya Rasulullah, minta Allah Taala selamat. Bergerak kita ni kena tak tapa ke Abu Jahal, kena macam-macam dah ni. Kan? Nabi kita marah. Nabi kata, mu ni gapoh nak cepat, orang zaman dulu kena gaji atas kepala. Macam-macam cerita. Maka Khabbab ni sedih, dia kata, berapa ramai sahabat-sahabat kita seperjuangan, mereka kena seksa, kena azab, kena rampas harta benda, sampai ke Madinah tak ada rasa kemenangan. Kan ramai sahabat juga ada yang mati dalam peperangan Badar, ada yang mati dalam peperangan Uhud. Mus'ab bin Umair, anak orang pembesar Mekah, tak dapat merasai kesenangan dalam Islam, mati, nak ke bumi jasad dia, tak cukup kain kafan, tudung kepala nampak kaki dia ditutup dengan rumput, radhiyallahu anhu. Jadi Khabbab kata, ramai di kalangan sahabat-sahabat aku tak dapat rasa kemenangan, mereka mati awal. Apa dia kata? Wa ana asabna, sesungguhnya sedangkan aku telah memperoleh harta benda yang melimpah sehingga tidak dapat menjumpai lagi tempat untuk membelanjakannya kecuali sepetak tanah ni. Dia kata, aku tak dalam tanah ni. Ada ulama kata, ni ada tanah ni, maknanya banyak doa. Gitulah. Allahu akbar. La najidu laha maut illa turab. Dalam gharib hadis kata, jama'na malan zaidan anil hajah. Kami ni banyak sangat harta, tak tahu nak tak mana, habis mungkin tak mana, nudfinuhu fi, kami gali lubang simpan dalam, takut kena curi. Mana banyak harta tu. Zaman kita ni simpan dalam bank lah, hidup simpan dalam tanah tu. Buat apa kan? Apa dia kata? Allahu akbar. Sekiranya ni dalam hadis ni, dalam bab ni, sekiranya Nabi SAW tidak melarang kami untuk mengharapkan kematian, minta mati, nescaya aku akan mengharapkan, aku akan minta mati awal lagi. Tak mau fitnah dunia ni. Tapi Nabi larang, aku sabar. Kemudian pada kesempatan lain, Qais bin Hazin ni pergi pula ziarah Khabbab. Kami menemuinya lagi sementara dirinya sedang membina rumahnya. Sihat molek dah dia, duk buat rumah. Lalu dia berkata, seseorang akan diberikan balasan dalam semua yang dia belanjakan selain yang dia belanjakan untuk sepetak tanah ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hak lain tu boleh pahala belakang, kecuali hak musipan ni tak boleh pahala. Itu dia kata, al-infaq fit turab wal bina la ajra fihi. Mana kalau kita duduk besar rumah ke, duduk sepai ke barang-barang dalam tanah ni, tak boleh pahala apa lah kitanya. Sebab di luar kehajat kemampuan. Patutnya keperluan, lebih pada perlu itu sedekah, itu baru boleh pahala. Maka hadis ini menunjukkan bahawa Khabbab beritahu kepada kita, Nabi kita SAW tidak membenarkan minta mati. Dia kata, kalau aku boleh minta mati, aku minta awal lagi mati. Sekali dengan sahabat-sahabat besar, Hamzah mati syahid di Uhud, Mus'ab mati syahid di Uhud, apa lagi sahabat-sahabat yang ramai, yang hebat-hebat, mati awal lagi. Tapi aku duduk main kupah harta sini. Allahu akbar. Itu dia panggil, dia muhasabah diri dia. Tak salah harta dia boleh, itu harta halal. Cuma dalam masalah iktiwa, masalah berubah dengan api ni, itu dibahas panjang oleh para ulama dalam bab at-tawakkul, dalam bab tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak bahas bab ni, kita bahas bab tak boleh minta mati. Alhamdulillah.